Wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Zainul Abidin dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia sekat mana dan bahawasanya dia hidup lagi yang mendirikan kepada langit, dan bahawasanya ia Allah yang hidup lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Sekarang kita dok sebut lagi sifat-sifat Tuhan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Sama ada sifat itu sebagaimana yang dibahas oleh ulama khalaf, ataupun sifat-sifat yang kita belajar menurut cara salaf seperti dalam kitab ni. Dalam kitab ni dia tidak bahas Allah wujud, kidal, barak, tidak bahas tu. Tetapi dia petik daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka pengajian ni dipanggil pengajian salaf, cara macam salaf. Jadi kalau orang kata mengaji salah, hamba mengaji salah. Lagu mana? Dia kata, dan bahawasanya Allah ia yang hidup lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Sifat Allah Ta'ala itu hidup. Allah Ta'ala itu hidup dan dialah yang menghidupkan manusia. Hidup dan menghidupkan. Hayyun Qayyum. Tuhan hidup dan Tuhan menghidupkan orang. Dan dialah yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Bumi ni ada langit ni ada 7. 7 petala langit dan 1 bumi. Ada baca 7 petala langit, 7 petala bumi. Ada kata langit saja yang bertingkat-tingkat, bumi ni 1 sahaja. Samawati wal ard. Samawat jamak, langit-langit. Ard bukan jamak, mufrad. Maka bumi ni ada saja, langit ada banyak. Siapa dia kau yang mendirikan dia, yang mengadakan langit dan bumi itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Allah, Tuhan pencipta yang sebenarnya. Tiada mengambil akan dia oleh mengantuk, akan dia, akan Allah, oleh mengantuk dan tiada tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak pernah mengambil, tidak pernah mengalami oleh mengantuk, rasa mengantuk, dan tiada tidur. Allah Ta'ala tidak tidur dan tidak mengantuk. Kerana apa? Kerana mengantuk dan tidur ini adalah sifat makhluk. Bahkan tidur ini akhul mau, akhul mau. Tidur itu adalah saudara kepada kematian. Maka kalau Tuhan itu tidur ataupun mengantuk,
nescaya dia ni lemah kerana dekat-dekat dah nak mati dah. Kita tak apalah tidur kerana kita ni makhluk sesuai. Manakala Tuhan kalau dia tidur, siapa dia nak urus alam ni? Kita tahi tidur tak boleh nak buat gapo dah. Masa bangun boleh tahi nak buat nak gapo. Tetapi apabila tidur tak ada habis ilmu, tak ada mendengar pun tak ada, tak cekak geruk. Tok sungai tak bangun-bangun juga tidur. Maka kalau Tuhan tidur, hancur binasalah alam ini. Ialah yang mengeluar, yakni Allah lah yang mengeluarkan 7 petala langit dan bumi daripada adam kepada wujud dengan tiada bandingnya. Dan Allah Ta'ala lah yang mencipta langit dan bumi ini daripada adam, daripada tiada kepada ada. Tuhan lah yang mengadakan alam ini. Dulu bumi ni tak ada, langit ni tak ada, tiba-tiba Allah Ta'ala buat daripada tiada kepada ada. Tak ada. Lepas tu ada, pelik sungguh. Kita kalau nak buat rumah, kita kalau nak buat kereta, kita kalau nak buat apa-apa saja perlu kepada bahar untuk membuat sesuatu. Nak buat kuih, nak buat jepuk ke, nak buat gapo ke, maka perlu kepada bahar. Tuhan perlu kepada bahar, kalau nak buat langit bumi tak. Dia yang mencipta daripada tiada kepada ada. Bukanlah Tuhan perlu tanah untuk buat bumi ni. Tuhan ambil tanah kepal kau apa dia tak. Dan apabila menghukumkan sesuatu pekerjaan, maka sungguhnya berfirman ia Allah bagi satu benda saat ni. Jadi olehmu maka jadilah ia. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka kita sebut dah sebagaimana tok kenali mentafsir ke ayat ni. Ulama-ulama tauhid mentafsir ke kalimah kun fayakun ini bukanlah Tuhan mencipta dengan kalimah kun. Apabila Tuhan nak cipta, Tuhan sebut kun, maka jadi. Kung dak. Maka Tuhan cipta apa? Kita sebut dah iradat dan kudrat Tuhan yang mencipta. Patu ayat kun fayakun ini hanya sindiran saja nak menyatakan Tuhan apabila nak tak ada orang boleh halal. Supaya kita lah sekali petik benda ni hamba sekali petik jadi selalu. Kau petik gini, dak kita kena pergi buat kerja juga. Maka nak kecek benda ni terlalu mudah bagi hamba sehingga tak seperti hamba petik jari lagu ni. Maka Tuhan nak royak terlalu mudahnya pekerjaannya, maka seperti hamba jadi selalu kiasa sahaja. Kerana kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, perkataan tidak memberi kesan. Perkataan hanya nak memberi tahu. Misalnya, saya nak buat rumah. Jadi rumah? Tak. Kita royak 100 kali rumah. Tak jadi. Manakala hak jadinya, dengan kuasa iradat kita buat rumah. Baru jadi. Jadi, hak yang memberi kesan daripada tiada kepada ada adalah iradat dan kudrat, bukanlah perkataan. Maka takluk perkataan kalam Tuhan ini takluk dilalah hanya nak memberitahu sahaja. Ialah Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Semua benda Tuhan boleh buat. Semua benda Tuhan boleh buat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas kulli syai'in, semua sesuatu berkuasa. Betul ke tak Tuhan berkuasa atas semua sesuatu? Tidak. Patu ayat Quran kata lagu tu, bukan maksud semua sesuatu itu semua benda Tuhan boleh buat, tak juga. Tuhan hanya boleh buat benda harus sahaja. Yakni benda yang boleh menerima dua keadaan, ada dan tiada. Yakni kalau dia tak ada, Tuhan boleh peradakan dia. Ya, itu panggil benda harus. Ataupun dia ada sekarang, boleh ditiadakan. Ya, maka kudrat iradat akan masuk campur kepada benda lagu ni.
Manakala sifat wajib, benda wajib seperti Tuhan, Tuhan tak boleh cipta diri dia. Tuhan tak boleh cipta sayap ke, nak tambah body dia, nak tambah zat dia ke, tak boleh. Kerana zat Tuhan itu benda wajib, yakni benda sudah ada. Kalau Tuhan nak ada ke, tak dipanggil zat dia dah, panggil makhluk lain. Nah, kalau Tuhan nak mentiadakan zat dia, tak boleh sebab benda ada. Benda wajib ni benda yang mesti ada. Benda harus tak apa. Kita nak buat benda tak ada jadi ada. Benda ada boleh jadi tak ada. Kemungkinan. Manakala benda wajib, benda yang sentiasa ada. Benda mustahil pula. Tuhan boleh cipta tak benda mustahil? Syirik bagi dia. Anak bagi dia. Isteri bagi dia. Satu batu yang dia tak boleh akad. Boleh ke tak? Tak boleh. Mana mungkin. Maka Tuhan boleh cipta ke tak benda lagu tu? Tidak boleh mencipta kerana benda itu masuk dalam kategori benda mustahil yang tak boleh dicipta sama sekali. Kalau Tuhan nak mentiadakan benda mustahil, benda tu sudah tiada. Kalau Tuhan nak mengadakan benda mustahil, benda tu benda mustahil, kan benda tak ada. Ada ke tak batu yang tak boleh diangkat oleh Tuhan? Tak ada. Kerana Tuhan ni boleh menguasai semua benda. Tiba-tiba ada satu benda yang tak boleh diangkat oleh Tuhan, batu ke apa, maka kita hukum ke benda tu mustahil, maka tak boleh dicipta. Adalah seorang tu, tak tahulah, ada tempat pengajian, pensyarah jugalah dia, profesor ke doktor ke apa dia, tak tahulah. Dia tu rasa bahagian jabatan akidah dan falsafah. Jabatan akidah dan falsafah. Maka anak murid dia tanya, kata boleh ke tak Tuhan cipta satu batu sehingga Tuhan sendiri tak boleh akad. Maka profesor tu dengan yakin jawab, boleh. Tetapi cakap dia cipta rugi ya dia. Tak ganah dia. Boleh ke tak Tuhan cipta satu benda yang sama hebat dengan dia? Boleh. Cuma kalau dia buat rugi, balas dengan dia apa semua, kalau rugi. Oh, pening. Demo jabatan akidah dan falsafah, demo mengajar lagu ni. Demo tahu ke tak benda mustahil, benda harus, benda gapo. Allah ala kulli syai'in qadir. Ala kulli tu kulli gapo. Ai ba'di kulli syai'in. Ulama tafsir pula. Sebab tu kita kena faham Al-Quran menurut ulama, bukan menurut bahasa dan faham kita sendiri. Kalau kita terjemah Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu, berarti Tuhan boleh menguasai, boleh cipta diri dia, boleh cipta benda syirik. Mengarut belaka dah tu. Tapi ayat Quran tak sebut lagu tu. Ayat Quran kata, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ulama kata, ba'di kulli syai'in. Setengah sebahagian. Dan benda harus pula, sebahagian juga, tak boleh semua Tuhan cipta. Contohnya, Tuhan nak buat orang ni duduk sini, buat di Kelantan. Pada masa sekarang, Tuhan nak buat dia berada di Kelantan. Dia nak buat juga kawan tu berada di Kuala Lumpur, tak boleh. Nak buat sore lagi ya, bukan hak ni lah. Maka tak boleh juga. Benda apa? Mustahil. Tuhan tak boleh buat juga. Apa tu? Hak Tuhan boleh buat setengah daripada makhluk. Dia panggil apa dah? Mungkin mutaqabilat dipanggil. Benda-benda yang berlawanan seperti ada dengan tak ada, mesti Tuhan pilih salah satu. Kalau Tuhan nak buat dua-dua, Tuhan nak ada ke Zaid dan Tuhan tak ada ke Zaid dalam satu masa, tak boleh. Maka ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu itu menurut faham ulama. Bukan menurut faham kita apabila mengaji bahasa Arab sikit terjemah kok si kok dah. Kalamullah pun tak reti. Kalamullah, bahas kalamullah pun tak pandai. Tiba-tiba berani kritik ulama, berani kecek mengenai gapo. Sedarlah diri kita. Kita ni jahil, tak ada ilmu. Dengarlah kata-kata ulama. Al-Quran tak boleh nak baca kalau tidak ada fahaman ulama, sesak barat. Ayat Quran ni sebut wallahu ala kulli syai'in qadir, memelah, tetapi maksud dia gapo? Dan ialah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu diserah kepadanya, kembali kepada Allah.
ditawakal, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Semua benda kita juga akan diserahkan kepada Allah Ta'ala, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan bahawasanya ia Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Dan dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Tuhan sangat mengetahui kejadian makhluk dia kerana dia yang mencipta makhluk dia. Kita sendiri tak kenal lagi diri kita, tubuh kita, tangan kita, urat kita, kita tak tahu fungsi dia, gapo dia. Berapa ribu urat ada dalam tubuh kita, kita tidak tahu. Diri kita, benda luar lagi-lagi lah. Tuhan tahu secara tafsir, gapo dia maksud urat ni. Orang ni gini, gapo dia? Kenapa dia perlu tahu? Dia kena tahu sebab dia yang mencipta segala-galanya. Hak ciptaan dia tak heran bagi dia untuk dia tahu. Nah. Sebagaimana hamba sebut contoh biasa-biasa, seorang tu naik kereta tiba-tiba bunyi kereta ya gar. Maka dia pun berhenti. Di kiler tepat wak kereta tu. Maka dia pergi ngadulah pada token kereta tu, dia kata lagu mana token? Kereta saya apabila saya ngona tu bunyi gek. Katanya token tu cabut skru tu. Belakang tayar tu balik belakang tu sebelah kiri, awak tengok ia ada skru besar, skru kecil. So, skru kecil tu cabut kalau lagu tu. Token tahu mana? Tak tengok pun apa dia. Tak perlu tengok. Besok token kasyah. Kasyah apa hamba je pasal skru situ. Mama kena tahu lah. Token Cina tu pun pandai dah jawab. Tu bukan Tuhan lagi. Pak Tuhan, semua benda dia buat. Kumel, sekecil-kecil kumel pun dia tahu. Apa lagi kita, lagi-lagi lah dia tahu. Benda yang akan berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang telah berlaku. Semua itu adalah kejadian Tuhan, makhluk Tuhan. Maka Tuhan tahu secara terperinci. Senya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala menguasai semua benda kerana ilmu Tuhan lah. Jadinya kita ni hasil daripada ilmu Tuhan. Nak tengok setara mana ilmu Tuhan, tengok kejadian makhluk tu. Maka setiap inci di tubuh makhluk diliputi oleh ilmu Tuhan belaka. Pengetahuan Tuhan yang sangat jelas. Kadang-kadang makhluk tu sendiri pun tidak tahu. Dan ia terlebih menghinggakan tiap-tiap sesuatu bilangannya. Yakni Tuhan tahu bilakah, berapakah bilangan sekata makhluk ni setara mana Tuhan tahu. Pasir berapa putih di pantai Tuhan tahu. Hak bentuk 3 segi, hak bentuk 4 segi, hak bentuk 5 segi. Apabila hari air ombak mari, maka pasir berapa ribu bergerak. Gerak cemuk mana? Seci, 2 eci. Belaga sama sendiri. Keluar debu pulak Tuhan tahu secara terperinci. Kerana dia yang dia buat. Dia tahu secara tafsil. Bukan secara ijmal. Ada setengah orang sesak kata Tuhan tahu secara umum gitulah. Secara tafsir tak tahulah. Berat. Tuhan tak tahu lagu tu, tahu secara umum munasabah. Dan tiada hilang dan tiada lenyap daripada ilmu Tuhan. Tuhan engkau ya Muhammad sesuatu misqala zarrah, yakni seberat semut yang kecil dalam bumi dan tiada dalam langit, mengetahui ia akan langit habis kata. Tiada di bumi dan tiada di langit. Tak ada satu benda yang terlepas daripada ilmu Tuhan. Sama ada benda tu duduk di bumi, duduk di langit, kawasan malaikat, planet mana pun, bima sakti mana pun, falak cakrawala mana pun, maka Tuhan tahu belaka. Dalam benda kecil, duduk dalam pasir, duduk dalam tanah, timbung-timbung pun, Tuhan tahu belaka. Sebab apa? Tuhan je buat. Macam mana nak susuk daripada Tuhan? Tak tahu. Lagu mana nak susuk daripada Tuhan, dia je buat. Tak situ pun dia juga. Hak dia belaka macam mana nak sembunyikan. Maka ilmu dia tidak pernah lenyap sesuatu daripada ilmu Tuhan.
Kita mungkin lenyap. Ingat-ingat, lepas tu tak ingat. Piyah, letak mana tak tahu, tak ingat. Handset tinggal mana Oh, lenyap dah sebentar maklumat tu. Maka Tuhan, pengetahuan ilmu dia bukan jenis ada tak ada. Kerana dia yang mencipta alam ini jelas bagi Tuhan. Mengetahui ia akan bagai yang bergerak-gerak, taharrak, bergerak di dalam bumi dan bagai yang keluar daripadanya daripada bumi, bagai yang turun daripada langit dan bagai yang naik padanya. Tuhan tahu belaka. Bagai duk dalam bumi. Duk dalam bumi tu gerak ke dia. Gerak ni seperti pokok-pokok. Jatuh biji benih, maka Tuhan pun gerak ke benih-benih tu. Apabila pecah biji benih tu, maka tu buat tarik benih dia gerak raka sekali timbul. Tuhan tahu. Hak benda atas langit Tuhan tahu. Hak turun daripada langit Tuhan tahu. Hak dalam bumi Tuhan tahu, hak keluar daripada bumi Tuhan tahu belaka. Kerana semua itu adalah makhluk dia. Sedikit pun setiap inci tubuh makhluk itu, setiap jeka tubuh makhluk, pengetahuan Tuhan meliputi semua tu. Dan ia serta kamu barang mana ada kamu. Oh ni, ngaji cara salah lagu ni. Tak ngaji cara kholah ni, kita ngaji cara salah. Kalau orang tanya, demo pernah ngaji salah? Demo dok kata ambo ni Wahabi. Ambo ngaji salah. Ambo ngaji juga salah. Tapi ambo kata demo Wahabi. Sebab salah lagu lain, Wahabi lagu lain. Jangan ditipu. Ada setengah orang ni tak mengaku dah Wahabi, dia mengaku dia Salafi. Sebab orang kata salah ni betul. Salah ni ahli sunnah wal jamaah. Maka dia pun kata nak kata kholah, kena ngaji sifat 20. Ambo pun tak usah ngaji sifat 20. Ambo nak ngaji cara ambo, tapi ambo nak kata biar nak tipu orang sikit, ambo kata salah. Sebab tu pok kita kena ngaji juga salah. Baru tahu siapa dia kau salah yang sebenar, mana kau hak salah. Pok dia ngaji tauhid 3 tu. Bukan tauhid salah pun. Tauhid mari mana tak tahu. Tahun 900 baru muncul dah. Kita ngaji cara ni, cara Al-Quran ni. Ayat-ayat Quran saja cuma dia terjemuh dah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa dah? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum allazi khalaqas samawati wal ard. Yang ambil ayat-ayat Quran lagu tu, maka dijadikan akidah kita. Maka dia kata, dan ia Allah serta kamu barang mana ada kamu. Mu duduk mana pun Tuhan tahu. Dan Tuhan berserta dengan kamu barang mana ada kamu. Mu duduk mana pun Tuhan akan pengetahuan Tuhan, ilmu Tuhan bersama dengan kita. Ya banyak syarah makna dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita ahlu sunnah wal jamaah kata Tuhan tidak bertempat. Duklah mana-mana, tak boleh kita kata Tuhan bersama kita. Makna jadi bertempat pula. Matu katanya Mu'tazilah, Tuhan berada di mana-mana tempat. Beza. Tuhan tidak bertempat dengan Tuhan berada di mana-mana tempat. Kalau Tuhan berada di mana-mana tempat, berapa Tuhan? Duk dengan kawan ni lagi, duk dengan kawan tu, duk dengan kawan tu. Pas berapa Tuhan? Ada kata tak, kita duduk dalam Tuhan. Sebab tu kita pergi mana-mana pun duduk dalam Tuhan kan? Supaya ni air ni duduk dalam bekas. Pergi mana-mana air duduk dalam bekas tu. Maka ada ajaran sesat kata kita duduk dalam Tuhan. Welung. Pas Tuhan ni besar mana? Ya macam budak kau mana? Duduk dalam perut Tuhan kau mana? Sesat juga. Kita ngaji dah Tuhan tidak berarah, Tuhan tidak bertepat, Tuhan tidak berada di luar, Tuhan tidak berada di dalam. Tuhan tidak berada dekat, Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak gapo. Kerana dekat, jauh, luar dan dalam itu adalah sifat makhluk. Maka salah kalau ada orang kata ajaran sesat Tuhan duduk dalam kita. Ni sesat juga. Sebab Tuhan duduk dalam kita. Lepas tu kalau sesat lagi, Tuhan duduk luar kita. Sesat juga. Lepas tu lagu mana? Tuhan tidak bertepat. Bukan Tuhan duduk luar kita. Maknanya kalau kita kata Tuhan duduk dalam kita, salah. Ya salah, sesat.
Lepas tu kalau tu duduk dalam, duduk luar. Ya dua tu ya, dalam luar. Luar dalam duduk. Dalam luar. Nah, dalam luar. Dalam luar pula. Duduk dalam luar. Dalam ataupun di luar. Boleh berlaku. Makhluk berlaku. Maka kalau kita kata Tuhan duduk dalam kita pun sesat. Tuhan duduk luar kita pun sesat. Kita duduk dalam Tuhan pun sesat. Kita duduk depan Tuhan pun sesat. Kita duduk jauh dengan Tuhan sesat. Tuhan duduk jauh sore-sore pun sesat. Sesat berlaku. Sebab apa? Kerana semua itu menunjukkan arah. Arah ini sifat kepada makhluk. Maka Tuhan tidak ada semua tu. Tuhan tidak di luar, di dalam dan tidak berarah. Mudah sebut tidak ada arah Tuhan. Dan tidak ada tempat. Maka bila sebut Tuhan tidak tempat, kita napi semua tempat. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dalam dan luar. Dekat dan jauh. Itu adalah ciri-ciri tempat. Maka apa ni? Tuhan tidak ada. Apabila kita kata Tuhan tidak bertempat, napi ke 10 perkara tu lebih kurang dah. 10 perkara. Arah tu ada nedah, dalam dengan luar, jauh dengan dekat. 10 perkara tu, maka kita nafi apabila kita kata Tuhan tidak bertempat. Nah. Batu Tuhan bersama kita, yakni pengetahuan Tuhan. Iradat, kodrat Tuhan sentiasa menjaga kita ni. Kita boleh gerak ni. Siapa dia yang menggerakkan kita ni adalah Allah Ta'ala. Gilah mana-mana yang mengontrol tubuh kita, yang mengetahui semua, tu adalah Allah Ta'ala. Nah, itu maksud syarah dia. Ada maksud syarah lagu lain, tetapi hamba tidak syarah, takut orang tidak faham. Dan Allah Ta'ala dengan bagai yang dikerjakan oleh mereka itu makhluk amat melihat. Tuhan sangat melihat perbuatan makhluk. Perbuatan kecil, besar, kuman, raksasa, jin, perbuatan malaikat, perbuatan hatu, perbuatan gapo, Tuhan tahu belaka. Nah, dan mengetahui ia akan rahsia. Tuhan tahu segala rahsia. Maka bagi Tuhan tidak ada rahsia. Semua itu jelas di dalam pengetahuan Tuhan. Sebab tu tak boleh nak rahsia daripada Tuhan. Tetapi bagi makhluk ada dua benda. Benda yang terang-terang ataupun benda yang sembunyi ataupun rahsia. Nisbah pada makhluk. Nisbah pada Tuhan, semua itu jelas dan nyata bagi Tuhan. Dan yang terlebih sembunyi, Tuhan tahu dah lah rahsia, tahu dah. Hak lebih rahsia lagi pun Tuhan tahu. Sirra wa akhfa. Tuhan tahu rahsia wa akhfa. Dan hak lebih sembunyi daripada rahsia-rahsia, Tuhan pun tahu juga. Dan mengetahui ia Allah bagai yang di dalam darat dan laut. Duk ada darat ke apa dia, ada harta, ada emas, ada galia, ada minyak. Tak. Dan dalam laut pula Tuhan tahu ikan dalam gapo dia ada dalam laut, mutiara ada belaka. Dan tiada bagai yang gugur daripadanya kayu, melainkan diketahui akan dia. Pokok kayu gugur, daun kayu patah, kak bunyi. Cemuk mana patah, senggai cemuk mana, Tuhan tahu belaka. Kerana semua itu adalah kejadian makhluk dia belaka. Dan tiada satu biji di dalam kelam malam pada bumi. Satu biji, benda kecil, sebutir, duduk dalam gelap malam, tak nampak apa. Tiada yang basah sama ada butir itu basah. Dan tiada yang kering. Basah kering Tuhan tahu belaka. Melainkan terhingga di dalam kitab yang nyata. Terhingga yakni sudah tertulis. Sudah ditersusung dah di dalam kitabun mubin. Kitab Allah yang nyata. Ada kata kitab yang nyata di Lauh Mahfuz Tuhan tulis belaka dah. Kejadian makhluk ni sudah tertulis dah. Hak dalam ilmu Tuhan lagi-lagilah banyak. Dan bahawasanya Allah Ta'ala berkehendak. Wallahu a'lam.